Dan selamat pagi ya. Baik, kita nak sambung berkenaan dengan penghasilan produk. Jadi dalam penghasilan produk, kamu adalah sangat penting untuk memilih aplikasi. Di mana yang kita bincang dalam siri yang pertama semalam kan. Baik, kamu nak buat projek, kamu kena target dulu. Kamu nak ambil apa aplikasi dia. Jadi saya ada dua contoh di sini. Yang pertama, kita lebih berminat untuk menerangkan tentang aplikasi. Ya, sebab dia ada dalam uraian kesihatan kita ataupun di SOP. Okey, boleh faham tu? Yang kedua, kita ada tajuk bag. Bag ni adalah fashion. Ini satu ya. Itu mengenai pasti masalah inventif ataupun bukan inventif. Kita nak buat projek bergantung pada masalah. Sebab apa kita nak buat projek tu? Sebab kita nak gabungkan dua aplikasi. Kalau kita ambil bag, saya terang berkenaan dengan bag. Bag adalah fashion. Kita nak gabung fashion dengan apa? Kalau kita tengok semalam zip kita tu selalu rosak, maka kita akan tukar dengan butang. Apa dia masalah dia? Masalah zip selalu rosak. Cara nak menyelesaikan masalah, maka kita ubah zip kepada objek lain. Dalam mereka bentuk kecil-kecil, kata satu kita dah belajar macam mana nak buat mockup. Okey. Jadi kalau kamu pilih kecil-kecil, katakanlah kamu nak menyelesaikan masalah, nak tahu apa jadual menyiram pokok. Jika kamu pergi ke mana-mana dalam masa 2-3 hari, hasil tanaman kita akan mati. Okey. Baik, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah? Yang tu yang kita penting tu. Maka kamu kena menghasilkan satu produk. Produk apa? Vertigasi. Cuba tunjuk vertigasi. Kamu kena ada satu projek ni. Projek ni adalah projek vertigasi yang kita ambil pada tingkatan 1. Kamu kena menghasilkan produk macam ni. Tapi kamu jangan ikut macam saya buat ni. Kamu kena ubah design sebab reka bentuk ni ada berbagai-bagai jenis tak? Kalau kamu nak ikut sebagai yang ni, kamu ni sebagai plagiat lah. Menghasilkan satu produk yang pernah saya buat. Kita on switch. Jadi pump akan menolak air masuk dalam pipe. Kita tengok pipe ni. Dalam pipe dia akan mengalir melalui berbagai-bagai jenis pipe. Pipe utama dan masuk pada pipe tertier. Melalui pipe tertier tadi dia akan mengalir masuk dalam micropipe. Micropipe ni lebih kecil lagi. Dalam micropipe dia akan sambung pada penitis. Tunjuklah penitis. Okey penitis ni fungsi dia adalah menitikkan air-air dalam media tanaman kita. Jadi media tanaman kita basah. Jadi dalam beberapa minit kita kena off. Jadi di sini kita ada masalah. 2 kali kena buat kerja. Kerja yang pertama adalah on switch. Masa tu nak on switch tu kena ada. Kamu kena tunggu lebih kurang 15 minit, 20 minit. Barulah media-media kita ni, media tanaman kita ni lembab. Bila bekalan air cukupnya. Bukan setakat air, sekali dengan baja lah. Yang kita masuk di sini. Jadi yang ni set kamu. Baik, jadi masalah dia, kamu ni tak boleh pergi mana. Baik, nak mengatasi masalah, kita kena buat satu tambahan lagi daripada aplikasi kawalan jauh. Bila ada alat kawalan jauh, bapak kita sebagai seorang petani, dia hari ni dia nak pergi berjalan rumah akak kita. Akak kita bersalin kan. Bila dia bersalin, dia nak tengok cucu dia. Jadi dia suruhlah kamu duduk di rumah. Sebab apa? Sebab nak jaga pokok. Jadi kamu takut nak pergi seorang-seorang. Sebab ladang kita jauh. Lebih kurang 30 meter. Jadi kita akan onkan switch. Di alat kawalan jauh, kamu akan programkan dalam handset, dalam telefon ataupun smartphone. Okey nak? Jadi kita buka macam mana kita nak buat langkah pertama. Kita nak tengok masalah. Tiap pelajar dia kena pilih satu masalah ya. Kamu tak boleh kalau kita nak buat kajian, buat penambahbaikan, kamu jangan sebut sampai 3, 4, 5 masalah. Sebab tumpuan kita dalam mengenal pasti masalah identik. Masalah identik ni bila kita selesailah masalah. Faham tak tu? Kamu kena faham dulu nak. Jangan letak banyak masalah.
Jadi hari ini kita nak syorkan kamu nak buat alat kawalan jauh sebab kamu sebagai seorang anak pada petani tadi tak mau pergi ke ladang untuk on. Kita buat alat kawalan jauh. Kita duduk di rumah ya, boleh onkan pump. Nah, kita nak tengok macam mana pump boleh on bila kita duduk jauh. Yang ni kita nak buat. Okey, jauh kita. Okey, kita ada dua button di sini ya. Kita tengok ni dua button. Satu button on, satu button off. Tekan button off. Ni untuk menyelesaikan masalah yang pertama. Kita buat alat kawalan jauh. Okey, sekarang motor on. Jadi motor ni saya tutup dulu di sini. Kalau saya tak tutup, habis ni meja ni kan. Jadi kamu kena faham. Kita tengok bila air bergerak menunjukkan motor kita on. Sampai bila dia on, sampai media tanaman kita tu semua akan dapat air. Baik, off. Okey. Jadi lepas tu barulah kamu nak pergi shopping ke. Masalah yang pertama telah dihadapi. Boleh faham tak tu? Datang pula masalah yang kedua. Sebab masalah ni sentiasa berlaku. Dalam kehidupan kita semua peralatan yang kita beli semua ada masalah. Jadi bila ada masalah barulah kita buat penambahbaikan. Kalau kita tengok trend telefon dulu kan, handset dulu. Handset dulu besar kan. Masalah nak bubur dalam poket tak boleh, dia buat kecil. Ada masalah pula. Kadang-kadang kita pergi ke mana-mana tak ada kamera. Dia tambah pula. Untuk menyelesaikan masalah. Itu dikatakan masalah inventif. Kalau masalah bukan inventif adalah masalah yang tidak menyebabkan kesan sampingan. Sekarang ni vertigasi apa kesan sampingan? Pokok mati. Itu kesan sampingan. Kita nak selesai masalah. Masalah yang pertama dah selesai. Kelas, ingat ni tengok ni. Kamu boleh buat semua nak buat vertigasi, saya galakkan. Tapi masalah yang berbeza. Ni faham tu? Masalah yang pertama adalah masalah nak buat alat kawalan jauh. Selesai masalah. Kumpulan yang kedua, dia nak buat masalah apa? Saya nak buat bila media kering, pump akan berfungsi. Sebab apa kita nak selesai masalah tu? Sebab sekarang bapak pun nak pergi kenuri, kamu pun nak pergi kenuri. Faham tak? Masalah siapa pun tak ada di rumah. Bila tak ada di rumah jadi masalah. Masalah apa? Masalah inventif. Sebab apa? Pokok tak boleh mendapat bekalan air. Okey tak? Okey, boleh faham tak tu? Baik, kita nak buat pengaturcaraan. Kita gunakan kombinasi antara reka bentuk vertigasi dengan reka bentuk elektronik. Sebab dalam tajuk elektronik ada pengaturcaraan. Ini adalah vertigasi kita. Jadi di sini, ini adalah contoh dokumen yang kamu nak kena buat. Baik, jadi bila nak buat ni, kamu buka lah dokumen. Jadi saya dah buat tiap-tiap kelas ada grup Telegram. Okey tak? Jadi kamu boleh buka Telegram di rumah dan kamu boleh tengok contoh. Jadi setiap contoh yang ni adalah sebagai contoh panduan saja. Bukan kamu nak ambil plagiat daripada bahan ini. Kalau saya letak gambar vertigasi dia macam ni, kamu ubahlah. Nak dapat di mana gambar-gambar vertigasi? Kamu pergilah ladang vertigasi, kena buat kajian. Kamu kan buat kajian dengan pelanggan kan? Kamu tengok di mana ada orang buat vertigasi, berhenti ambil gambar. Untuk masuk dalam dokumen. Jadi dalam dokumen kita ada keperluan pelanggan. Kita dah belajar lah kan? Ini adalah contoh-contoh sampailah penyelesaian masalah. Ni kena pasti masalah yang kita terang tadi ni. Yang pertama kita nak kena buat model fungsi bagi garisan interaksi. Garisan interaksi nanti saya akan tunjuk pada kamu. Bagi siri yang ketiga. Masalah pokok. Pokok kalau tak nyiram mati. Tu maksud dia masalah dia panggil punca masalah. Punca kesan. Kita buat analisis berantai punca kesan. Apa dia? Kita nak cari macam mana nak selesai masalah. Bila ada masalah nak selesai masalah. Bila kamu rasa takut nak pergi ke ladang, baik macam mana kita nak buat supaya kamu tak perlu pergi ke ladang?
tapi kamu boleh menyiram pokok dengan menggunakan remote control ataupun kawalan jauh. Okey, tentukan jenis penjangkaan fizikal. Yang ni saya akan terang pada siri yang ketiga. Pilih prinsip inventif. Sekarang kita nak bagi kamu faham, kita nak menterjemahkan apa kehendak dalam DSKP untuk kerja khusus. Kamu kena ingat kerja khusus kita adalah 30%. Jadi kalau sekiranya kamu boleh capai sampai TP6, maka kamu berhak layak dapat 30% penuh. Dia tak akan buang walaupun satu markah. Sebab dokumen lengkap, produk ada sebagai evidence, maka projek kamu saya terima. Okey, itu masalah yang kedua. Baik, komponen-komponen yang nak terlibat ni kita okey. Komponen yang terlibat dalam investigasi PAM. PAM yang kita guna adalah komponen investigasi. Dan PAM ni saya nak ingatkan, dia bukan komponen elektrik seperti mana yang dinyatakan, sebab yang menggunakan motor dia adalah sistem mekanikal. Jadi dalam sistem mekanikal dia ada dua, satu manual, satu lagi dia panggil elektromekanikal. Jadi saya nak maklum pada kamu, motor dalam buku teks kita yang mengatakan dia adalah sistem elektrik, saya rasa macam tak berapa tepat. Itu adalah sistem elektromekanikal. Jadi saya nak combinekan, kita nak campurkan aplikasi kita ni. Kita tak namakan sebagai pump, itu mekanikal. Sebab pump aquarium yang kita gunakan, dia bukan mekanikal. Dia adalah komponen dalam investigasi yang sedia ada. Kalau dia terkeluar daripada sistem investigasi, kita boleh sebut pump adalah elektromekanikal. Masih lagi elektromekanikal, dia bukan sistem elektrik. Kalau kita tengok sistem elektrik, yang pertama dia mesti ada beban, mesti ada kawalan, mesti ada sumber. Tapi merujuk dalam buku, dalam reka bentuk elektrik, ia adalah termasuk dalam liter siri dan liter selari. Jadi liter siri dan liter selari adalah kegunaan untuk pasang pada lampu. Bukan kita nak pasang liter siri pada motor. Di mana yang kita tengok tajuk pembuatan dalam buku teks kita yang sedia ada sekarang ni. Dalam buku teks sedia ada, dia mengatakan dua jenis aplikasi yang digunakan. Yang pertama mechanical. Okey, kita rujuk pada mechanical, dia ada gear. Jenis-jenis gear yang digunakan ada menepati lah sistem mechanical. Tapi bila kita ambil proses yang kedua berkenaan dengan motor sebagai sistem elektrik, salah. Sebab elektrik adalah sumber elektrik dia ada dua. Satu dia panggil gunakan arus terus dengan arus ulang alik. Kamu kena faham. Air bukan sumber elektrik. Sumber elektrik adalah kemagnetan dan juga kimia, dan juga lagi satu adalah solar. Air yang kamu tengok, kincir angin yang kamu tengok, dia adalah bukan sumber elektrik. Ada tiga yang setakat kamu harus tahu. Yang pertama, kalau kita tengok sistem solar, semua orang tahu kan, dalam kalkulator tak perlu ada bateri, kita guna sistem solar. Yang kedua, kita gunakan bateri yang dinamakan arus terus. Yang di rumah kita gunakan kemagnetan. Bateri tadi sumber dia dapat daripada bahan kimia, amonia klorida. Jadi kalau dia baca amonia klorida ni kira tinggi lagi lah, sampai kamu pun tak faham tuan. Jadi kita berhenti tentang amonia klorida ni, kita pergi kepada kemagnetan. Kemagnetan ni dia boleh menyalurkan arus pulang alik. Itu. Jadi kita tak nak kamu ambil motor sebagai reka bentuk elektrik. Komponen-komponen. Jadi kalau kita nak sambung lagi satu komponen yang kita gunakan reka bentuk elektronik, kamu mesti ada papan pengatur cairan yang kita gunakan magnet code.
Jadi sama ada kamu nak guna magnet coat ataupun carrot dan juga salad, pilihlah mana satu yang lebih baik. Kalau kamu nak murah, kamu guna salad. Nak mahal, carrot. Okey ya. Jadi apa beza dia? Carrot dengan salad, mahal dengan murah. Itu saja. Dan juga kelebihan carrot lebih banyak daripada salad. Salad dia tak boleh buat, dia tak boleh nak buat telefon bergegar. Dia tak boleh buat telefon bagi bercakap. Dia tak boleh tulis tulisan di dalam teks dalam telefon. Betul tak? Jadi kamu pilih. Jadi sama ada kamu nak buat dan sebagainya lah. Baik, lepas tu hasilkan cadangan penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran. Okey, kita nak tengok masalah yang kedua. Masalah kedua, apabila media kering, pump on. Media basah, pump tak on. Okey, kita tengok. Baik, kita buka pengatur caraan yang ni. Kita tengok ni. Bila media tanaman kering, pump akan on. Dengar tu. Bila media tanaman basah, pump akan off. Ini kita punya pengatur caraan. Baik, kita run. Kamu kena tahu, ini adalah masalah kedua. Jangan campur masalah. Kalau kamu nak ceritakan tentang masalah, sekarang semua saya nak latih kamu buat peti-kati, tapi masalah yang berbeza. Jadi kamu ada 9 orang. 9 bagi 2 lebih kurang 4 kumpulan. Jadi kita nak buat 4 kumpulan ni semua peti-kati, tapi masalah berbeza. Dengar saya nak beritahu. Masalah yang pertama, kumpulan pertama, sukar nak hidupkan susah pam di ladang. Okey, yang kedua, dua-dua nak pergi kenduri. Ni hebat ni, dua-dua nak pergi kenduri. Maka kita buat alat pengetan kelembapan. Okey, kita tengok di sini macam mana alat pengetan kelembapan. Sekarang ni media ni kering ni, kering. Bila kering, pam akan on. Bila on, air akan mengalir. Ni tak mengalir lah sebab saya tak buka ni. Kalau saya buka dia basah lah. Jadi kita tak payah buat demo sampai peringkat nak basah lah. Sebab meja kita dibuat daripada papan MDF. Bila kena air, dia akan pecah. Okay, dia akan mengalir. Masuk dia paip utama, lepas tu paip tertil. Dia akan pergi pada paip mikro, masuk dalam penitis ni. Jadi kalau kita tengok penitis ni, air akan keluar melalui lurah-lurah ni dan akan titis pada semua bahagian ni. Jadi penitis ni, kita letak di sini. Jadi bila air mengalir, kena sini basah. Dia akan berhenti. Jadi saya nak tunjuk kamu basah ni. Baik, kita letak dalam ni. Basah kan? Basah pam jalan tak? Kamu boleh pergi makan kenduri. Tak mau balik je lah. Tak mau balik dah. Nak pergi seminggu. Bila kering, pump on. Faham tak tu? Ni kumpulan yang kedua. Basah. Berhenti. On. Jalan. Basah. Berhenti. On. Jalan. Selesai dah masalah berhenti saya sekarang? Selesai. Baik. Bila selesai, saya nak suruh kamu fikir satu masalah pula. Bagi kumpulan yang ketiga. Baik, cuba kamu bayangkan apa masalah dia. Okey, kita nak pergi kepada masalah yang ketiga. Projek sama, masalah ada 3. Saya boleh selesaikan 6 orang dalam kumpulan saya. Kumpulan pada kamu, kamu akan bincang dalam kumpulan. Jadi setiap kumpulan 2 orang. Kalau kamu nak buat seorang pun boleh. Faham tak? Jadi saya galak kamu buat 2 orang sebab kamu boleh bincang. Kita dah dapat satu kumpulan tadi buat kawalan jauh. Kumpulan yang kedua kita buat alat kawalan off. On balik nanti. Okey ya. Baik, yang ketiga, bila berlakunya masalah, kita selesai masalah, dia akan datang masalah yang ketiga. Apa masalah yang ketiga? Baja dalam tangki ni akan kering. Faham tak? Bila kering, apa dia yang rosak? Pam. Yang pertama, pam rosak. Yang kedua? Tanaman.
Tanaman yang rosak jadi macam mana? Mati. Habis. Kita akan rugi. Rugi daripada kos tenaga, kos modal. Kamu faham tak? Maka sekarang ni kita nak selesai masalah yang ketiga. Masalah apa? Kita nak masukkan air dalam tangki ni balik. Sama juga kita buat pakai pump. Pump ni akan sedut. Kita buatlah alat sebagai penanda bila air kering, pump ni on. Basah kering pun kita boleh buat. Takkan air tak ada kita tak boleh buat, betul tak? Masa kamu cari idea, tak tahu nak buat, saya boleh bantu kamu. Kita nak idea. Baik, okey. Air disedut dalam tangki. Ni tangki ni lebih besar daripada tangki ni. Jangan tangki ni besar, tangki ni kecil. Saya cuma nak tunjuk betul tak? Tangki ni lebih besar. Baik, bila air masuk dalam tangki, ada tak masalah ni? Kita dah selesai masalah ketiga ni. Kering, air masuk, penuh. Selesai tak masalah tadi? Selesai. Dia akan mari masalah yang keempat. Air apa dia? Masalah yang keempat. Pandai. Tepuk. Saya ingat tak ada orang boleh jawab. Masalah yang keempat, baja. Kita masuk air. Baja tak masuk. Ambil dua baja. Sebab dia ada baja A dengan baja B. Baik, kita letak dalam ni juga. Faham tak? Air mesti banyak daripada baja. Faham? Macam mana kita nak sukat dalam bentuk ratio dia? Siapa boleh jawab? Baja dia tak ambil separuh, dia ambil 1/10. Macam mana kita nak buat pembahagian nisbah 1/10? Nisbah kemasukan baja dengan air yang sama. Letak timer. Kita letak timer dekat pengatur caraan. Sekarang kita ada pengatur caraan yang kedua, ada berapa input output? Ada 3. Yang ni kita panggil di out 1. Yang ni kita panggil di out 2. Yang ni kita panggil di out 3. Nampak tak? Jadi kita nak buat timer. Timer dia kalau kita ambil baja 1, ni sebuah dia 1. Air ni buah dia 10. Maksudnya kita nak letak timer pada baja A dengan baja B ni berapa minit? Berapa second? 1 second. Yang ni? 10 second. Selesai tak masalah sekarang ni? Selesai. Ni masalah yang pertama, ingat Masalah pertama kita buat kawalan jauh. Ada masalah di mana kamu pun nak jalan juga. Maka berlakulah masalah inventif. Sebab dia ada kesan sampingan. Apa dia kesan sampingan? Berlaku pada manusia. Kesan tu berlaku pada kita. Masalah. Berlaku pada pokok. Masalah. Kalau tak berlaku pada kita, tak berlaku pada pokok, yang tu kita panggil masalah bukan inventif, yang tidak mempunyai kesan sampingan. Okey, kita dah buat yang kedua, masalah yang kedua. Apa dia? Kita nak buat pengatur caraan. Tadi kita dah tengok dah. Baik, kita nak buat pengatur caraan. Di mana dia boleh mengesan kelembapan tanah. Media kita kering, pump on. Media kita basah, pump off. Buat, selesai masalah. Akan berlaku masalah yang ketiga. Masalah apa yang ketiga? Air dalam tatungan baja nitrium ni kering. Bila kering, masalah tak? Masalah kepada siapa? Tanaman. Kita ada masalah tak? Tak ada, sebab kita pergi makan angin. Tapi masalah kita juga modal. Okey tak? Masalah lah modal. Okey, kita pun buat pump. Untuk masukkan air. Ada lagi tak masalah lepas tu? Ada. Masalah apa pula? Baja tak ada. Baja dah bubur dah sekali ni masuk. Ada lagi masalah? Ada lagi. Mana masalah? Nak ni yang orang yang kelima ni, kumpulan yang kelima. Tu saya dah bagi tahu awal, jangan fikir banyak masalah. Kalau kamu fikir banyak masalah tadi, kamu nak kata apa? Masalah kamu nak pergi makan angin. Masalah ayah nak pergi makan angin. Masalah lagi air dalam ni habis. Tak boleh, kita kena selesai satu-satu. Masalah seterusnya, air dalam ni habis. Buat lagi satu lagi. Macam itulah, sampai bila pun masalah tak boleh diselesaikan. Faham tak?
masalah kita tak boleh diselesaikan. Sebab tu tiap-tiap tahun orang mencipta satu produk, produk yang sama, fungsi yang sama. Cuma dia ada kelebihan. Sebab tu kita nak kena bezakan kelebihan dan kelemahan satu produk. Kamu nak makan roti canai, kamu nak makan nasi lemak, kena cari kelemahan dan kelebihan. Nasi lemak kan, roti canai kan. Roti canai dia ada kelebihan dia, murah. Nasi lemak mahal sebab kamu makan ayam. Nasi lemak RM1. Roti canai RM1. Nasi lemak RM5. Tapi ada kesan sampingan. Roti canai cepat mati. Pasal apa? Terbanyak kolesterol. Nasi lemak 2 kali ganda. Sebab ada lemak. Habis nak makan apa? Makan roti. Tak boleh juga. Roti ada karbohidrat. Pandai-pandailah kamu nak cari kelemahan dan kebaikan. Sebab tu untuk nak buat satu produk, kamu kena pilih. Jadi saya dah bagi tahu kat kamu ada 4 masalah dalam vertigasi. Jadi dalam grup kita ni ada 4 kumpulan, kamu boleh pilih. Dokumen satu daripadanya adalah vertigasi. Satu lagi kita ada back mention. Jadi saya cuma bagi ilmu saja pada kamu. Keputusan pemilihan produk adalah hak kamu. Saya tidak boleh menghalang. Okey, boleh dah. Ni back. Jadi kamu buka Telegram grup Telegram ikatan 3 KB. Semua bahan saya dah edar melalui grup. Inilah dikatakan sebagai nota kamu. Sebab tu saya jarang bagi nota kepada kamu. Sebab saya dah buat nota melalui semua Telegram pada tonton yang lepas. Kelas saya semua ada Telegram. Walaupun kamu tak bawa telefon mari ke sekolah, tapi kamu boleh guna telefon mak kamu. Kamu boleh tengok semua dokumen-dokumen ni daripada borang kajian pelanggan, borang brief, cara nak menyelesaikan masalah, model fungsi. Lengkap. Ni kita tengok lengkap. Sampailah produk kamu tu jadi. Kalau kita tengok back ni, saya reverse balik. Semua dokumen ni dah ada dalam buku praktis komprehensif. Sama. Saya menyediakan format ni sebiji sama dengan buku praktis komprehensif. Sepulang pada kamu. Kamu ada 2 pilihan. Pilihan pertama, nak isi semua dokumen dalam buku praktis. Saya boleh terima. Cuma kalau ada halangan, ancaman, kencaman, kita cuma koyak saja. Faham tak? Kita koyak dia, kita potong dia, kita jadikan dia sebagai file. Jadi kami panitia Sekolah Menengah Kebangsaan Bali telah memutuskan bahawa dokumen buku praktis adalah sebagai evidence. Sebab tahun ni adalah dia panggil pentadbiran berdasarkan sekolah, PBS. Semua keputusan adalah pihak sekolah. Tengok video. Jadi hari sekali jangan lupa tekan like, lepas tu subscribe. Faham? Supaya kamu boleh dapat info berturutan daripada saya. Kita berkenaan dengan penghasilan produk. Sebelum mengakhiri, saya nak ingatkan like dan subscribe. Sebab kita nak buat lagi ni, elektrik. Cuba tengok tu elektrik. Tak pasang je tu. Penghasilan produk elektrik. Lepas tu saya nak buat apa lagi? Saya nak buat aquaponik. Aquaponik saya nak buat tempat pengajian makanan. Kamu tengok tempat pengajian makanan tu sana. Ada ujung tu. Kita nak buat lagi ni, elektrik. Cuba tengok tu elektrik. Tak pasang je tu. Penghasilan produk elektrik. Lepas tu saya nak buat apa lagi? Saya nak buat aquaponik. Aquaponik saya nak buat tempat pengajian makanan. Kamu tengok tempat pengajian makanan tu sana. Ada ujung tu. Kita nak buat tempat pengajian makanan. Masalah juga. Sama dengan vertigasi. Okey. Kita tiap-tiap tajuk kita nak buat penghasilan. Last kali kita nak buat mechanical. Ni mechanical modul. Faham tak? Jadi semua kamu boleh pilih. Saya akan bagi semua ilmu, 9 ilmu, semua saya tolak. Saya boleh pilih untuk kamu nak pilih produk mana yang kamu mudah buat. Okey, terima kasih.